Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan untuk anda. Saya Ramona Zamzam akan menemani anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Jom! Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Itulah yang menjadi tunjang utama kepada penggerak laman tani di Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 3 ini. Kali ini, kami di Kebun Bandar ingin berkongsi pengalaman dengan anda bagaimana hasil usaha anak-anak cilik di sekolah ini tercipta. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Azrin. Apa khabar Cikgu Azrin? Baik, sihat. Alhamdulillah. Baik, kita akan bertanya dengan Cikgu Azrin mengenai laman tani di sekolah ini. Yang pertama sekali, saya mahu tahu apakah latar belakang laman tani di sekolah ini dan apakah nama kebun ini, Cikgu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang kena sudi datang sini. Ya. Sebenarnya nama untuk taman ni kami belum tetapkan yang ni lagi. Setakat ni kami panggil dia Taman Mini Pendidikan Khas lah. Dia sebuah kebun berbentuk taman dalam sebuah taman. Kebun edible garden dalam taman. Jadi kami mula dengan tanaman fertigasi pada tahun 2010 hingga 2011 di mana kita berkonsepkan ladang. Ya. Kita tanam lebih kurang dalam 1,600 pokok cili kulai dan teknik fertigasi. Ya. Dari situ konsep tu berjaya. Kita dapat tuai hasil yang banyak. Tapi kurang menarik sebab murid tak dapat nak bawa balik ataupun aplikasikan apa yang dia belajar di sekolah ni di rumah masing-masing. Sebab murid-murid di sini rata-ratanya tinggal di rumah flat, apartmen, rumah teres. Jadi untuk buat satu set fertigasi di rumah Agak kecil. Ya. Jadi kita mula dari situlah kita dah mula cari konsep baru. Jadi kita jumpa satu konsep edible garden di mana kita menggunakan bahan kita semula sepenuhnya dengan teknik pertanian bandar seperti hidroponik, aquaponik dan fertigasi juga ada sikit. Baik. Tapi dalam skala yang lebih kecil. Baik. Dan juga dalam menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati sekeliling. Kat situ kita mula bentuk sikit-sikit taman ni seperti yang ada tengok sekarang lah. Baiklah Cikgu, apa pula cerita mengenai rintangan dan cabaran yang dilalui oleh Cikgu Azrin dan cikgu-cikgu lain semasa mengendalikan kebun mini ini? Sebenarnya banyak cabaran dan rintangan yang kami hadapi untuk dapatkan untuk buat kebun ni. Ya. Mula daripada peringkat awal. Antaranya adalah faktor masa di mana kita ada cuti sekolah, kita ada aktiviti seperti sukan sekolah, pertandingan-pertandingan di peringkat daerah dan sebagainya. Ya. Jadi tanaman yang kita tanam ni mesti bersesuaian dengan takvim aktiviti. Misal kata waktu jangka masa yang kami ada 1 bulan sebelum cuti sekolah, kami akan mula tanam pokok-pokok sayuran yang memerlukan masa lebih kurang 35 hingga 45 hari untuk dituai. Jadi di situ kita akan pilih tanaman seperti bayam, salad dan sawi yang mengikut masa. Baik. Selain daripada itu, cabaran yang kami hadapi adalah memilih aktiviti yang sesuai dengan kebolehan murid. Baik. Tak semua murid pendidikan, kita tahu murid pendidikan ni adalah daripada murid OKU. Kita ada sindrom Down, hyperactive dan sebagainya. Bukan semua aktiviti yang kita rancang sesuai dengan murid. Jadi kita buat aktiviti ni berdasarkan kebolehan individu murid lah. Baik. Cikgu boleh tahu pula apakah kaedah kegemaran ataupun tanaman kegemaran yang kita gunakan di kebun mini ini? Yang paling kami suka adalah hidroponik. Di mana kita gunakan air sebagai media utama untuk suburkan pokok lah. Kita bagi nutrien terus melalui air. Jadi sebabnya? Sebabnya tanaman ni penyelenggaraan dia sangat mudah sebab kita tak perlu siram hari-hari. Oh, tak perlu hari-hari ya? Tak perlu siram hari-hari. Jadi? Kita cuma perlu selenggara lebih kurang dalam seminggu sekali. Kita tengok, tambah air baja, pastikan air baja tak kering. Ya. Itu je. Dan sehingga tuai hasil mungkin 2 hingga 3 kali je. Baik, cikgu, memandangkan kita pun dah ada tanaman kegemaran. Macam mana pula dengan kaedah yang dapat dipelajari oleh murid-murid di sini? Untuk pupuk minat murid ni, kita banyak gunakan bahan-bahan kita semula. Ya. Selain itu, kita gunakan warna.
dan warna-warna yang pelbagai. Lepas tu boleh tarik minat murid. Lagi satu, pertanian ni macam saya kata tadi, pertanian ni macam satu magic. Ya. Bila kita tanam daripada biji benih, dia mula bercambah dan hasilkan pokok yang boleh dimakan. Jadi murid suka bila dia lihat apa yang dia tanam, Ya. tumbuh, membesar dan dia boleh tuai, boleh jual untuk dapatkan hasil serta dia boleh makan apa yang dia tanam. Kat situ murid mula minat. Ya, dan seterusnya cikgu, soalan yang terakhir. Ramona nak tahu macam mana faktor yang mendorong dari awal, paling mula-mula sekali untuk membukanya kebun mini ini. Faktor yang mendorong yang kami buat kebun mini ni sebenarnya selain daripada kita nak penuhi sukatan pelajaran tu, minat. Ya. Minat dan juga kita punya tanggungjawab kepada murid. Selain daripada tu, Jabatan Pertanian banyak bantu, dia banyak bagi sumbangan. Ya. Perubahan pentadbiran juga menggalakkan. Banyak bagi sokongan, banyak berikan, orang kata, galakkan kepada kami untuk melaksanakan projek ni lah. Konsep taman ni menarik. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Azrin ya. Itu dia, menarik betul kan? Banyak lagi yang Ramona nak tanya sebenarnya. Tapi sebelum tu, Ramona nak kita belajar dulu sesuatu dalam segmen DIY pada minggu ini. Jom kita belajar. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ramona Zamzam dalam segmen DIY di mana kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami sajikan untuk kita pelajari bersama. Pada minggu ini kita akan belajar satu lagi hasil ciptaan anak tempatan iaitu kaedah penggunaan tong drum ataupun dipanggil sebagai UGD bersama dengan Encik Ibrahim. Apa khabar Encik Ibrahim? Alhamdulillah, sihat. Ya, apa yang Ramona nampak, kaedah UGD ni sangatlah senang dan praktikal untuk mereka yang mementingkan kekemasan dan juga untuk ruang yang sempit. Sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, apa kata kita tanya dengan Encik Ibrahim. Encik Ibrahim, apa UGD tu? Boleh tak cerita sedikit? Okay. UGD ni adalah singkatan kepada Unity Gardening Drum. Ianya daripada tong drum yang di depan ni, tong warna biru. So, ini adalah kaedah penanaman menegak ataupun vertical farming. Vertical farming. Baik. Untuk membuat atau UGD ni, kita perlukan beberapa peralatan penting. Yang pertama, Ya. gergaji. Gergaji. Ya. Yang kedua, drill. Yang ketiga, yang penting adalah torch. Kita akan gunakan benda-benda ni untuk membuat pocket ataupun tempat penanaman di mana satu drum ini kita boleh buat 45 pocket dan yang di atas ini kita boleh tanam pokok sayur yang berbuah seperti terung, cili, bendi dan sebagainya. Pertama sekali apa yang kita nak buat? Mula-mula sekali kita nak buat acuan dulu acuan dia dulu. So saya gunakan dia punya ada satu sistem lah acuan ni. So kita akan buat apa orang kata lubang ataupun tanda-tanda ni. Dah selesai tu nanti. So Kita buka. kita buka. Oh. Baik. Kita buka dan kita akan pastikan ni ada dia punya acuan dia punya tanda 1 2. Ini adalah tempat di mana kita akan menebuk poket dia. Yang ini lebih kurang 6 inci. Dia punya spacing tu adalah lebih kurang 2 inci. So dilitan ni lebih kurang 74 inci. 74 inci. Jadi keseluruhannya memang cukuplah untuk satu bulatan ni 9 poket. Selepas saya panaskan dia. Ya. Nampak color dia? Warna dia jadi macam mana? Yes. Nah. Sekarang. So ini satu dah siap lah. Ya. Ya.
Cara pemasangan dah pun siap. Penat kita buat poket, kita pun dah masukkan kolom tengah dan seterusnya Ramona rasa kita masukkan tanah, betul? Ya, betul. Ya, macam mana nak masukkan tanah, caranya dan apakah jenis-jenis tanah tu Encik Ibrahim? Okey, tanah yang sesuai adalah tanah kompos ya. Ya. Kalau kita beli pun boleh, nak buat sendiri pun boleh. Kalau buat sendiri maksudnya kita kena campuran tanah tu, Ya. tanah topsoil, tanah hitam dan pasir. Kombinasi dia 3, 2, 1. 3 tanah topsoil, 2 tanah hitam dan 1 tanah pasir. Ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam drum ini. Ya. Kuantiti tanah yang diperlukan adalah sebanyak 140 kilo. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan-puan masukkan tanah, pastikan tempat atasnya ditutup. Ya. Kita menggunakan use juga benda-benda terpakai. Kita tutup dekat sini. Pertama, supaya tanah tak masuk. Yang kedua, kita tutup dia untuk menjaga kita punya baja kompos kat dalam ni. Jadi bila masukkan tanah ke dalam tong ni, kena pastikan tak masuk dalam tak masuk dalam ni. kolom tengah. Sebab kita perlukan saluran ni clear Ya. supaya kita nak ambil air bawah tu senang nanti. Takut tersumbat. Ya. Takut tersumbat. Takut tersumbat. Dengar tu para penonton sekalian. Kalau kata nak buat tong drum ni, pastikan anda pilih tempat yang betul-betul sesuai dan tepat. Sebab kalau dah masuk tanah nanti dah terlalu berat, tak boleh dah nak angkat-angkat, pindah randah, memang tak boleh. Yang sebenarnya kolom tengah ni adalah tempat pembajaan sendiri. Ya. Di mana kita letak kat dalam ini sisa-sisa buangan daripada dapur. Maksud dia, contoh dia sayur-sayur yang dah layu, yang tak pakai, akar-akar dia, lepas tu kulit bawang, kulit telur, kulit buah-buahan yang dah rosak, masukkan ke dalam sini saja. Apa-apa buah tapi dan sayur. Jangan benda-benda busuk seperti ikan, ayam, Ya. nasi, itu sebab dia akan menjadi bau. Daging ke apa tak boleh Kalau lah. kita letak buah-buahan, so kita punya baja organik kita terima adalah bau buah-buahan. Limau, buah limau macam tu. Kalau kita letak daging apa, jangan jadi busuk. Betul. Itu sebabnya kita tutup. Dalam lepas tadi kita tutup. Lepas kita tutup, kita nak menghindarkan binatang-binatang perosak masuk untuk ke dalam. datang. Ya, maka siaplah kaedah penggunaan tong drum ataupun kita panggil UGD untuk segmen DIY kali ini. Terima kasih banyak-banyak pada Encik Ibrahim sebab sudi beri tunjuk ajar pada kita semua. Dan sebelum kita berundur, kita nak minta Encik Ibrahim bagi sedikit pesanan pada para penonton di luar sana, boleh tak? Boleh. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sekarang tak ada lagi sebab kenapa kita tak boleh bertanam ataupun bertani di depan rumah walaupun kita tidak ada kawasan yang lapang. Dan dengan adanya UGD dapat menyelesaikan masalah kita untuk bertanam di kawasan yang sempit ataupun yang kurang besar. Betul tu, dengarkan. Tak ada alasan lagi dah. Mana-mana pun kita boleh bercucuk tanam. Tak kisahlah kawasan rumah kecil ke besar ke. Tak ada masalah ya. Inilah dia kaedah UGD. Menarik bukan? Inilah dia kami di Kebun Bandar cuba untuk berkongsi dengan anda, terutamanya kepada penonton dan penggemar laman tani supaya anda dapat belajar, mendalami dan memperbaiki tanaman yang sedia ada di rumah anda. Apa lagi? Cuba, jangan tak cuba. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan ya. Bye. Bye. Dapat dah pun. Macam mana? Menarik bukan? Dari pengalaman Cikgu Azrin ni, wah, Ramona sendiri pun rasa seronok sangat tahu. Sebab dapat datang ke sekolah ni, dapat lihat dan alami sendiri. Di sebalik keindahan yang anda lihat ni, terdapat cabaran yang mereka perlu lalui. Tapi tak apa, sebab cabaran-cabaran tersebut membuahkan hasil untuk mereka berkongsi bersama. Oh ya, sebelum kita belajar lebih banyak mengenai tips-tips untuk kita aplikasikan, tapi apa kata sebelum tu kalau kita belajar sesuatu dulu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Jom. Nah, Adik. Terima kasih. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Kebun Bandar di segmen Pertanian Lestari, di mana kaedah-kaedah pertanian bandar yang kreatif dan inovatif kami persembahkan untuk anda supaya kita semua dapat pelajari bersama.
Pada minggu ini, kita akan belajar mengenai teknik cantuman pokok. Nak tahu apakah cantuman pokok? Boleh, tapi sebelum tu apa kata kita berkenalan dulu dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Hidayah. Apa khabar Puan Hidayah? Alhamdulillah saya sihat. Puan Hidayah rasa-rasa dah boleh mula ke belum? Saya boleh dah. Boleh. Kalau macam tu Ramona nak minta Puan Hidayah untuk ceritakan atau orang kata menerangkan lebih dalam mengenai cantuman pokok. Apakah itu cantuman pokok ya Puan? Okey, cantuman pokok adalah satu kaedah pembiakan yang mana kita gabungkan di antara pokok induk yang kita nak dengan pokok penanti. Okey, ini biasanya kebanyakan digunakan di kebanyakan nursery untuk mendapatkan varieti yang kita nak, yang tahan penyakit, yang banyak hasil. Itu antara ciri-ciri inilah. Bolehlah kita mulakan okey, cara-cara kita untuk melakukan teknik cantuman pokok. Yang pertama sekali apa yang kita nak buat ya Puan? Pokok penanti ni untuk cantuman mata tunas kita akan buat lebih kurang dalam sejengkal atau sejengkal setengah daripada pangkal pokok lah. Daripada atas tanah tu kan. Ya. Kita bersihkan dulu. Ini teknik yang biasa dibuat di Jabatan Pertanian ni lah. Dan kita buat macam satu garisan. Satu garisan dan kita kopek kulit. Biar dulu. Kemudian? Kita akan pilih daripada sayur ni lah, daripada mata tunas. Ya. Okey, nak pilih mata tunas ni pun kena tengok juga mesti ada mata tunasnya. Ya. Kalau tak ada fungsi lah kita macam Betul, tu. betul. Okey. Kita ambil dengan cara memotong. Ya. Bentuknya macam ni lah. Ada pucuknya. Ini kita buang. Kalau kita potong tadi masih lagi ada cambium, kopek sahaja. Kopekkan. Di bahagian dalam tu. Okey, untuk pastikan pucuk yang kita potong tadi di luar tadi tu mesti menghala ke atas. Kalau tidak nanti kalau kita tersalah letak dia akan tumbuh dahan ke bawah pula. Okey, kita selitkan saja. Macam Okay, kalau rasa terlalu panjang, potong lagi. potong sikit. Tapi jangan sampai melukakan Jari anda. bukan melukakan jari itu salah satulah. Melukakan Pokok, mata tunas. Macam tu Okey. selitkan. Pakai pita cantum ni. Ya. Okey, pita cantum ni satu plastik yang boleh diregang. Dia boleh bila kita tarik dia meregang. Ini gunanya untuk kita menutupi. Okey, kita tutup tempat yang kita letak mata tunas tadi tu, balut keseluruhan. Ini untuk pokok mangga ya. Para penonton, kita tutup walaupun mata tunas tu kita tutup habis. Ya. Tapi kalau untuk pokok durian kita kena buka sedikit, tetapi untuk durian kita perlu balut daripada atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Untuk mengelakkan air masuk. Untuk peringkat ni air tak boleh kena. Walaupun kita kena siram juga hari-hari, tapi air tak boleh masuk pada bahagian tu. Mata tunas ni. Macam tu. Tumbuh. Okey, siap. Dah siap? Dah selesai. Tadi Puan Hidayah dah tunjukkan pada kita cara-cara untuk melakukan teknik cantuman pokok. Inilah hasilnya. Dekat sebelah saya ni ada 3 jenis limau yang kita dah buat pembiakan, salah satu pembiakan. Tapi kita tak tunjukkan tadi, ini kita menggunakan kaedah sanding. Ada 3 jenis dekat sini. Ada limau kasturi, ada limau nipis. Limau purut, limau nipis ada. Senang kalau dekat rumah. Kita dah ada 3 dah limau kat sini. Semua satu jenis pun pokok. ada. Ya, terima kasih banyak-banyak pada Puan Hidayah. Macam mana para penonton? Menarik kan? Seronok sebab dalam satu pokok ada beberapa jenis pokok lain pun kita boleh ada juga. Tak ada masalah lagi dah lepas ni. Mana tahu anda pun boleh cuba. Sehingga di sini saja segmen Pertanian Lestari kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Baik cikgu, kita dah ada kebun dekat sekolah. Ramona pasti ada serangga, perosak yang akan datang. Baik. Macam mana dengan kaedah rawatan tumbuhan yang cikgu lakukan dekat sini? Okey. Kebanyakan pokok yang ada kat sini, Ya. Kita tak guna baja kimia lah. Baik, bahan organik saja. Bahan organik. Sebabnya kita kalau boleh nak semua aktiviti penyelenggaraan di sekolah ni dilakukan oleh murid. Baik. Jadi kita lebih prefer memilih racun organik. Dan untuk pengetahuan, racun organik ni juga dibekalkan oleh Jabatan Pertanian.
Jabatan Pertanian yang hantar. Jadi benda tu kita gunakan seminggu secara berkala. Ya. Seminggu 2 hingga 3 kali dengan kaedah semburan. Baik. Bahan-bahan macam Jabatan Pertanian bekalkan baja organik yang menggunakan bahan-bahan seperti bawang putih, daun pokok nim, kita gunakan cili dan diproseslah oleh Jabatan Pertanian, dibagi bahan yang dah diproses. Kita Baik. guna untuk sembuh pada pokok. Macam tu. Untuk yang terakhir sekali, Cikgu Ya. ada apa-apa harapan atau pesanan tak untuk para penonton Kebun Bandar? Okey, pada penonton Kebun Bandar projek pertanian di bandar ni memang mencabar. Tapi satu kemahiran yang sangat penting untuk kita. Jadi untuk memulakan projek pertanian kita tak perlukan modal yang banyak sebab kita boleh gunakan bahan-bahan terpakai. Kita boleh gunakan bahan kita semula dan mulakan dengan benda-benda yang mudah seperti sayuran, kangkung, bayam, benda yang mengeluarkan hasil yang cepat dalam tempoh 28 hingga 30 hari kita dah boleh tuai hasil. Kat situ kita akan pupuk minat, kita akan rasa lebih yakin untuk teruskan projek. Baik, terima kasih banyak-banyak ya Cikgu Sama-sama. Azrin sebab sudi beri tunjuk ajar pada kita semua. Ya. Terima kasih. Tak sia-sia kan kita melawat Sekolah Kebangsaan Puchong Utama 3 hari ini. Banyak yang kita dapat pelajari di samping menimba ilmu yang lebih banyak lagi. Ramona berharap pendedahan minggu ini dapat membantu anda lebih banyak dalam bidang tanaman. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama saya, hos anda, Ramona Zamzam dalam rancangan Kebun Bandar. Jumpa lagi.